Maka Rasulullah pergi bawa berbekalkan beberapa kurma dan juga air dan sebagainya, dan Rasulullah duduk di situ mengenang alam ini. Nabi merenung alam ini, melihat ciptaan, melihat bintang, melihat kejadian perubahan langit siang dan malam. Tuan-tuan, Nabi mencari kalau sumber, dari mana Nabi nak dapatkan sumber ketenangan dan juga panduan dalam kehidupan Nabi. Dalam keadaan pada ketika itu Nabi tak suka dengan suasana Mekah. Jadi kalau tak suka dengan suasana Mekah, nak bawa ke mana hala tuju kehidupan itu? Maka Nabi kerap mengasingkan diri. Pada pertemuan yang lepas juga kita dah lihat bagaimana Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril jumpa Rasulullah SAW buat kali yang kedua. Kenapa saya kata buat kali yang kedua? Kerana kali pertama Rasulullah SAW telah pun berjumpa dengan malaikat Jibril waktu Nabi kanak-kanak duduk di perkampungan Sa'diyah, peristiwa pembelahan dada yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Kali ini Jibril datang dalam keadaan rupa paras manusia dan ianya mestilah lelaki. Jibril datang membawakan beberapa lembaran, bawa kepada Rasulullah, Iqra Muhammad. Nabi tengok, Nabi pandang Jibril, Nabi kata, ma'ana bi qarin, aku tak pandai baca. Sampai 3 kali tuan-tuan. Akhirnya Jibril memeluk Rasulullah SAW. Lalu Jibril membacakan ayat pertama, wahyu yang pertama. Kita buka Al-Quran, muka surat pertama, surah Al-Fatihah, sampailah surah An-Nas, ayat pertama. Ayat pertama, kalau orang mengaji sirah, dia boleh jawab. Dia boleh menjawab sebab apa? Itulah wahyu yang pertama yang turun daripada surah. Kalau orang sebut surah, nama surah ada tu, orang tak berapa perasan. Tapi kalau sebut surah Iqra, semua orang, budak-budak pun boleh jawab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat saja turun. 5 ayat, kemudian Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Jibril macam tu. Dalam keadaan Nabi terpinga-pinga, Nabi fikir siapa yang datang tadi? Dia ni orang Mekah ke? Apa yang dia bawa tadi? Ini bacaan apa? Ini karangan siapa? Banyak persoalan yang timbul kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi turun dalam keadaan tergesa-gesa, risau dengan keadaan apa yang akan bakal berlaku. Nabi pulang ke rumah. Sampai saja di rumah, Rasulullah SAW minta kepada Siti Khadijah untuk apa? Diselimutkan. Zalimuni, selimutkan Rasulullah SAW sampai dalam keadaan tenang. Barulah Khadijah tanya kepada Nabi apa yang berlaku. Lalu Rasulullah SAW jawab kepada Khadijah, laqad khashi ala nafsi. Wahai Khadijah, aku rasalah aku ni akan dimusnahkan, dirosakkan oleh satu kuasa yang jahat. Sebab apa? Datang orang yang pelik, suruh baca benda yang pelik, kemudian hilang. Nabi kata, laqad khashi ala nafsi, aku akan dirosakkan, aku akan dimusnahkan, wahai Khadijah. Lalu jawab Khadijah, tuan-tuan, isteri Rasulullah SAW yang dikurniakan kecerdikan akal dan juga bijak dalam membuat sesuatu keputusan. Kata Khadijah, kalla, tidak akan sekali-kali. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan merosakkan kamu. Innaka sakasidirur rahmat rahim, kamu menyambung silaturahim. Wa takrif dhaif, kamu selalu menjamu orang yang makan. Wahai Muhammad, kamu tidak akan diapa-apakan oleh Tuhan kamu, dan Tuhan kamu akan menjaga kamu. Sebab apa? Orang yang baik. Lalu Rasulullah SAW dibawa berjumpa dengan sepupu Khadijah, iaitu seorang alim yang mengamalkan ajaran Nasrani, kitab Injil yang sebenar. Lalu jawab jumpa Waraqah kata apa yang berlaku. Lalu Rasulullah SAW ceritakan daripada awal hingga akhir apa yang berlaku kepada diri dia. Akhirnya Waraqah membuat satu kesimpulan, zakal namusul akbar. Wahai Muhammad, itulah
Namusul Akbar. Nama Namus ini adalah nama malaikat. Nama malaikat yang tertulis di dalam kitab Taurat dan juga Injil. Mana Namus itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa dan Isa. Malaikat yang samalah telah berjumpa dengan kamu, wahai Muhammad. Lalu kata Naufal ni, Waraqah bin Naufal ni, dia kata, wahai Muhammad, kamu ini adalah Rasul buat umat ini. Kamu adalah Rasul buat umat ini. Kamu akan menyampaikan ajaran ini. Wahai Muhammad, ketahuilah bahawa sesungguhnya mana-mana para nabi dan para rasul yang membawa ajaran ini, mereka akan dimusuhi. Kamu akan diusir oleh kaum kamu sendiri. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar Waraqah sebut perkataan usir, maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberhentikan ucapan Waraqah. Wahai Waraqah, adakah aku akan diusir? Kata Waraqah, ya, kamu akan diusir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut, tuan-tuan. Sebab apa? Semua orang-orang Mekah, semua orang-orang Quraisy sayang dengan Muhammad, sayang dengan Nabi. Sampai ke Nabi diberikan gelaran Al-Amin, semua orang senang hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah lihat dah bagaimana peristiwa pembinaan Kaabah. Bila Nabi yang buat keputusan, semua kabilah setuju. Dia kata, kalau Muhammad yang buat keputusan, kami semua sepakat redha dengan keputusan yang dibuat oleh Muhammad. Tak ada siapa pun yang membantah, tuan-tuan. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat amanah, dan apa-apa sahaja perkara yang nak disimpan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan di rumah Nabi. Sebab apa? Sebab dalam kota Mekah pada ketika itu tak ada seorang pun yang amanah, walaupun dalam keluarga masing-masing sekalipun, tuan-tuan. Lalu apa yang berlaku? Wahyu terputus. Wahyu terputus, lama Nabi tunggu. Ada riwayat kata 6 bulan. Ada riwayat kata 3 tahun, tuan-tuan. Tapi 3 tahun ini sangat sedikit sangat sedikit ulama yang memegang riwayat 3 tahun ini. Lalu apa yang berlaku? Dah lama sangat dah ni tak turun wahyu. Nabi menunggu-nunggu. Nabi menunggu-nunggu dalam keadaan Nabi berfikir, adakah Allah merajuk dengan aku? Adakah Allah pada asalnya ingin melantik aku? Bila tengok aku berkeadaan sebegitu, lari ketakutan, lalu Allah tak jadi nak ambil aku? Nabi fikir macam-macam, tuan-tuan. Adakah aku telah pun berdosa kepada Tuhanku? Macam-macam Nabi fikir. Lalu akhirnya apabila Nabi keluar, Nabi diseru oleh malaikat Jibril. Kali ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, wahai Jibril, tunjuk rupa paras kamu yang sebenar. Nabi kata, faiza Jibril lu jalisan ala kursi bainas sama'i wal ard. Nabi kata, aku nampak Jibril duduk di atas kursi yang ketika itu penuh keadaan Jibril. Aku memandang ke kiri, penuh Jibril, tak habis. Aku memandang kiri, aku masih nampak Jibril. Aku pandang kanan pun aku masih melihat Jibril, tuan-tuan. Malaikat Jibril yang ketika itu besarnya dia dengan 600 sayap, memenuhi ruang bumi ini, tuan-tuan. Itu baru satu malaikat Jibril. Nanti kita kat mahsyar nanti, tuan-tuan, kita akan nampak keseluruhan malaikat. Keseluruhan malaikat, yang mana malaikat pertama, langit pertama akan mengelilingi kawasan mahsyar, akan mengelilingi. Dan malaikat langit yang kedua akan buat keliling sampai langit yang ketujuh, tuan-tuan. Dan setiap malaikat yang pertama nak menuju langit kedua, saiznya lebih besar daripada malaikat yang di langit yang pertama, tuan-tuan. Masa tu barulah mata kita terbeliak, tuan-tuan. Macam-macam kita akan tengok. Jin yang selama ni kita tak tengok, atuk jin, nenek jin, semua kita akan tengok nanti di mahsyar nanti, tuan-tuan. Masa tu kita tak boleh nak buat apa lah, tuan-tuan. Kita tengoklah kepinga-pinga kita. Tapi semua waktu itu, semua orang tunduk, tuan-tuan. Tak berani nak mengangkatkan muka, wajah waktu di mahsyar nanti. Itu trailer tentang mahsyar, tuan-tuan.
InsyaAllah hari ini kita akan sambung. Kita lihat apa yang berlaku tuan-tuan. Wahyu yang kedua turun daripada surah Al-Mudaththir. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala kali ini melalui malaikat Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Siapa dia? Yang berselimut ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, bangun, berikan peringatan. Tuan-tuan, Rasulullah dah pun mula tugasan dia sebagai seorang rasul. Dan penamat ni tuan-tuan, hinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas yang terakhir. Qum fa'anzir, bangun, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, bagi tahu kepada semua orang supaya apa? Besarkan Allah. Bagi tahu hanya selayaknya yang perlu kamu besarkan di atas muka bumi Allah ini adalah Allah semata-mata. Bukannya pangkat kamu, bukannya harta kamu, rumah besar kamu, duit kamu di dalam bank yang banyak, KWSP kamu yang ada ratusan ribu dalam tu, yang nanti umur 55 tahun nanti nak keluarkan. Kalau sempat nak keluarkan KWSP tersebut, yang hanya layak dibesarkan tuan-tuan adalah Allah semata-mata. Sebab itulah kita lihat para sahabat apabila mereka saling bertemu, saling berselisih, mereka akan menceritakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Besarkan Allah. Hari pertama tuan-tuan, Allah dah bagi tahu dah bahawa sesungguhnya di atas muka bumi ini mestilah kita besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah bagi tahu Allah beritahu ayat yang seterusnya, wa thiyabaka fatahhir. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah cerita besarkan Allah. Lepas tu Allah beritahu bahawa sesungguhnya mestilah bersih. Hendaklah kamu bersihkan diri kamu, pakaian kamu dan juga badan kamu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Islam ini adalah agama yang bersih. Agama yang bersih. Kita nak solat, kita kena pastikan keadaan kita bersih, pakaian kita bersih. Jangan ambil ringan tuan-tuan. Ada orang dia solat dalam keadaan dia tahu aurat, kena tutup aurat, tapi dia pakaikan pelekat tutup pusat. Dia pakai sampai situ je, cukup syarat. Tuan-tuan, kita lah siapa-siapa lah yang pernah menerima pingat ke APC ke sebagainya lah, kan? Sebulan sebelum nak terima pingat tu, baju Melayu hitam dah ada dah. Dia beli baju Melayu yang baru. Sebab apa? Ni nak pergi naik, nak menghadap sultan ni, nak ambil gambar dan sebagainya. Kena pakai betul-betul proper, bersih. Dan kalau pagi tu dia tak mandi tuan-tuan, mustahil dia akan pergi ambil pingat dia ataupun pencapaian dia. Ini kan pula kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu raja, segala raja yang ada di atas muka bumi Allah ini. Maka selayaknya bagi Allah, haruslah kita pastikan diri kita dalam keadaan bersih, sempurna, barulah kita mengangkat takbir kita tuan-tuan. Kita tengok syarat tersebut cukup dengan sekadar menutup aurat yang laki-laki lah. Kadang-kadang saya pun pernah juga buat macam tu. Solat dalam keadaan pakai kain pelekat saja, sampai dada. Macam pernah buat je kan. Siapa ada pengalaman macam pernah buat kan. Solat dalam keadaan macam tu tuan-tuan, sah solat tu. Bukan tak sah, tapi adab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita dengan orang yang lebih berpangkat kepada kita melayani tata susila kita, begitu jugalah adab kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, lepas tu apa yang berlaku? Allah bagi tahu, wahai Muhammad, jangan kamu berangan-angan untuk mendapatkan habuan yang lebih dalam kamu melaksanakan dakwah ini. Maksudnya, wahai Muhammad, janganlah kamu meminta-minta habuan daripada Tuhan kamu ataupun habuan daripada manusia sepanjang kamu menjalankan dakwah ini terhadap umat kamu. Kita pun macam tu juga tuan-tuan. Kita nak tolong orang, kita tolong dia. Lama kita tolong dia, kita harapkan nanti nak pinjam duit dengan dia pula. Selama ni kita bagi pinjam duit dengan dia, kan? Waktu kita susah, kita nak berharap, nak minta duit dengan dia, dia tak bagi, kita cerita.
Banyak dah bulan dah, banyak tahun dah aku tolong kau, tapi kalau baru kali ini aku minta tolong, kau tak dapat nak tolong aku. Nampak tuan-tuan? Jangan meminta, mengharap-harapkan habuan daripada manusia dan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sahaja, maka Allah lah yang akan memberikan ganjaran tersebut. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mulakan dakwah, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah Nabi seorang, siapa yang nak tolong aku? Siapa yang bersama aku? Aku nak mula daripada mana? Dengan siapa aku nak mula? Macam mana nak mula? Macam mana nak cakap? Apa yang nak kena bagi tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihujani dengan soalan-soalan yang begini, tuan-tuan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, berdakwahlah kamu, sampaikan Islam secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan dakwah ini, tuan-tuan, daripada ahli keluarga dia dulu. Siapa yang paling hampir sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitu isteri Nabi, Khadijah. Bila Nabi tawarkan, wahai Khadijah, aku adalah pesuruh Allah, mahu tak kamu aku tawarkan Islam kepada kamu? Khadijah, tuan-tuan, tanpa berfikir ataupun berdolak dalil, terus Khadijah mengucapkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang hati. Senang hati, tuan-tuan, sebab apa? Sebab teman serumah, teman sebantal, teman duduk di dalam rumah itu, tuan-tuan, masuk Islam dan mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti seiring. Dia, kalau suami itu nak pergi kuliah, isteri nak pergi pasar malam. Hari-hari lah pasar malam. Tak pasar malam, kedai RM2, DIY, macam-macam lah sekarang ni punya kedai, kan? Tak berhenti-henti kedai. Nak pergi kuliah, tak nak. Anak-anak dia akan cenderung ke mana? Anak-anak akan cenderung kepada mana, tuan-tuan? Kepada nafsu lah. Nak ikut pergi pasar, nak ikut pergi beli barang, nak ikut pergi fun fair dan sebagainya. Anak-anak akan cenderung kepada hawa nafsu. Maka begini, tuan-tuan, susah. Macam mana yang berlaku kepada isteri kepada para nabi, iaitu Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut, kita dah lihat dah juga sirah berkaitan dengan para nabi dan para rasul, di mana Nabi Nuh dan Nabi Lut punya isteri tak taat kepada suami dia. Tapi tidak menjadi kesalahan kepada si suami itu, kerana hari-hari Nuh dan juga Nabi Lut ajak dengan ajakan Islam ataupun ajakan untuk beribadah dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi isteri mereka tidak memilih jalan tersebut, maka memilih untuk menjadi kufur. Tak jadi salah, tuan-tuan. Yang penting atas muka bumi Allah ni, Allah nak tahu bahawasanya kita buat ke tak buat, kita tegur ke tak tegur. Kadang-kadang kita perasan, tuan-tuan, kita pergi kuliah, kita seronok pergi kuliah, pergi masjid, semayang subuh, semayang isyak, lengkap semuanya. Kita masuk tadarus, baca Al-Quran dalam keadaan isteri dan anak-anak kita tak buat pun perkara tersebut. Kita tahu anak kita tak semayang, dan kita tahu anak kita jenis tak semayang, tapi mulut kita tak pernah pun nak tegur. Pernahlah sekali tegur masa tingkatan 5 dulu ke, kan? Sekarang dah besar, tak apalah, pandailah dia fikir. Tak boleh, tuan-tuan. Selagi mana kita adalah seorang ayah ataupun seorang ibu yang dipertanggungjawabkan kepada anak tersebut, maka menjadi kewajipan untuk kita suruh, tuan-tuan. Mulut kita mesti sebut, "Alung, dah solat ke?" "Belum, Pak." Solat. Mulut kita kena berani tegur, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana semua orang yang berada di tanggungan kita ini akan menuntut waktu bila, tuan-tuan. Sekarang dah tak tuntut lah. Sebab apa? Ayah tak tegur, mak tak tegur. Tapi di akhirat nanti yang mula-mula datang meminta kepada Allah untuk nak melunaskan hak-hak mereka, siapa dia, tuan-tuan?
isteri kita, anak-anak kita tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan dah tak ada rasa kasihan dan sebagainya. Sebab apa? Dah tengok neraka jahanam dibentangkan dengan bunyi ngauman neraka jahanam itu. Ada bunyi tuan-tuan, suara neraka jahanam itu dengan luapan-luapan neraka jahanam itu. Maka ketika itu si anak yang waktu di atas muka bumi sayang kepada ayah dia, tapi pada ketika itu tuan-tuan semuanya nafsi-nafsi, diriku, dah tak ada dah berkorban untuk ayah ke, berkorban untuk anak ke, dah tak ada dah. Masa tu dah tak ada, semuanya nafsi-nafsi sahaja menuntut hak masing-masing. Kalau 10 tahun dia tak pernah tegur sampai akhir hayat begitu, maka 10 tahun punya dosa itu, dosa tersebut dipindahkan ke akaun si ayah tersebut tuan-tuan. Seram tuan-tuan dengar perkataan tersebut. Maka hari ini lunaskan tanggungjawab kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi bermula daripada keluarga dulu. Kita pun begitu juga. Kita tahu ada ahli keluarga kita yang tak solat. Kita tahu, kita ada WhatsApp group tuan-tuan, hantarlah dalam tu video. Jangan hantar video sejam, dia tak akan tengok, dia tak akan habis kan. Video yang 2 minit, 3 minit, cerita bab solat, hantar. Biar dia tengok tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita ada tanggungjawab daripada sudut ahli keluarga kepada ahli keluarga kita yang lain dalam WhatsApp group dan sebagainya. Kalau berkumpul ahli keluarga, ketawa dan sebagainya, kita solat. Tapi ahli keluarga kita yang lain tak solat. Kita kena buat benda ni tuan-tuan. Kita kena buat benda ni selain daripada kita kongsikan lagu-lagu SG Bank, daripada kita kongsikan lagu-lagu ialah kan, kenangan-kenangan semua tu, kita masukkan, selitkan dengan perkara akhirat tuan-tuan. Sebab apa? Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kenapa Allah bagi kita faham agama? Tuan-tuan, kenapa Allah bagi kita faham agama? Adik-beradik lain kurang fahaman agama. Sebab Allah nak kita tegur ahli-ahli keluarga yang lain. Aku berikan kamu faham agama, apa yang kamu buat dengan kefahaman tersebut? Allah akan tanya dengan kita tuan-tuan. Lalu Khadijah sambut. Khadijah menjadi manusia pertama yang memeluk Islam. Kemudian Rasulullah SAW tawarkan Islam kepada Zaid bin Harithah, iaitu hamba, seorang hamba yang dihadiahkan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah ini fizikalnya adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya kerinting. Rasulullah SAW sangat menyayangi Zaid, sampai satu ketika Rasulullah SAW dokong Zaid bawa mengelilingi Kaabah. Kata apa? Kata mulai hari ini dia bukan Zaid bin Harithah, dia adalah Zaid bin Muhammad. Nampak tuan-tuan? Sehingga Allah tegur bahawa sesungguhnya persaudaraan sesama manusia itu digalakkan, walhal berkaitan dengan nasab dan keturunan tak boleh ubah. Maksudnya diubah semula kepada Zaid bin Harithah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Zaid bin Harithah ini, ayah dia Harithah ni pernah nak jumpa Nabi untuk ambil balik anak dia. Dia dapat maklumat bahawa sesungguhnya anak dia Zaid ini berada di Mekah. Lalu dia bersama dengan adik-beradik dia datang pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, Harithah ni bertanya, di mana rumah Muhammad? Orang pun tunjuk di sana rumah Muhammad. Pergi rumah Muhammad. Wahai Muhammad, kami dimaklumkan bahawa sesungguhnya di rumah kamu ini ada seorang budak yang bernama Zaid. Dia adalah anak aku dan juga adik-beradik mereka ada di sini. Hari ini wahai Muhammad, boleh tak aku nak ambil semula anak aku ini, walaupun aku terpaksa membayar beberapa jumlah duit kepada kamu. Lalu Rasulullah SAW sebut kepada Harithah, wahai Harithah, nak tak aku tawarkan kepada kamu benda yang lebih baik lagi? Lalu Rasulullah SAW tawarkan begini, aku bawakan kamu Zaid nanti, kita tanya kepada Zaid sama ada dia nak duduk bersama denganku ataupun duduk bersama tinggal dengan kamu. Kalau dia memilih untuk tinggal bersama dengan kamu, pulang semula bertemu dengan keluarga dia, maka tak ada aku kenakan sebarang bayaran sekalipun, percuma, tak perlu bayar apa-apa. Maka ketika itulah Harithah
rasa begitu seronok dan gembira dengan tawaran tersebut, maka dipanggillah Zaid. Zaid di sini, lalu Nabi tanya, dia kata, Zaid, kenal tak siapa ni? Kenal, ayah. Kenal tak siapa ni? Kenal, ini adik. Kenal tak siapa ni? Kenal, ni ayah saudara. Wahai Zaid, ayah kamu nak semula kamu. Kamu boleh pilih sama ada nak duduk tinggal bersama aku ataupun balik semula bersama dengan keluarga kamu. Lalu ketika itu tuan-tuan, Zaid tidak pun memikir panjang ataupun berfikir ke menangis ke dan sebagainya. Terus Zaid bin Harisah jawab, wahai Muhammad ataupun wahai pakcik, aku nak duduk bersama dengan kamu. Aku nak duduk bersama dengan kamu. Terkejut ayah Zaid ini, iaitu Harithah, bahawa sesungguhnya anak dia nak duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi sepanjang duduk, Zaid bin Harithah ni sepanjang dia duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tak kisahlah Zaid bin Harithah ke, ada kisah yang lain, Anas bin Malik ke, duduk bersama dengan Nabi, Nabi tidak pernah pun memukul dengan tangan Nabi terhadap Zaid bin Harithah. Maksud tak pernah pukul tuan-tuan, tak pernah pukul, dan tidak pun pernah mengangkat suara yang tinggi, lebih daripada bapa tuan-tuan. Saya tak boleh nak komen lah, sebab apa? Saya belum pernah menjadi bapa ataupun menjadi ayah. Tapi yang mana-mana yang menjadi ayah, mereka lah yang selayaknya. Kan kalau saya cakap lebih-lebih, awak pun tak ada anak lagi, tak ada jadi ayah lagi, mana nak tahu. Tapi begitulah akhlak Rasulullah SAW. Nabi melayani wanita dan juga kanak-kanak. Nabi tidak pernah memukul wanita dengan kanak-kanak dengan tangan Nabi, walaupun mengangkat suara kepada kanak-kanak. Jadi tuan-tuan, Nabi tawarkan kepada Zaid bin Harisah. Kemudian Nabi tawarkan juga yang berada di dalam rumah itu tuan-tuan, isteri, hamba dan juga siapa seorang, dia adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Saya pernah cerita dah suatu ketika dahulu, di mana Ali bin Rasulullah SAW pernah duduk dengan Abu Talib, mengenangkan baiknya Abu Talib ini. Rasulullah SAW ambil Ali bin Abi Talib ini untuk Nabi pelihara, mengenangkan suatu ketika dahulu Abu Talib pernah menjaga Rasulullah SAW. Lalu ditawarkan kepada Ali. Ali pun mengucapkan 2 kalimah syahadat tuan-tuan. Nabi sangat seronok apabila dalam rumah Nabi itu kesemuanya adalah orang Islam dan menerima dakwah Nabi. Kemudian kita nak tengok siapa lagi yang masuk Islam di kalangan orang yang luar, iaitu siapa dia? Dia adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini tuan-tuan berkawan dengan Rasulullah SAW daripada kecil sampailah Nabi umur 40 tahun. Abu Bakar ini tuan-tuan, hari pertama masuk Islam, paling semangat menyebarkan dakwah kepada orang-orang lain. Kaya, hebat, terkenal di kalangan kabilah dia tuan-tuan. Hari pertama masuk Islam, hari pertama dia berdakwah kepada orang-orang di sekitar dia, terutama orang-orang di kalangan kaum dia. Meninggal umur 63 tahun, hari Isnin, dan kuburnya di sebelah makam Rasulullah SAW. Ini betul-betul sahabat dunia akhirat. Meninggal umur 63, sama dengan umur Nabi. Bukan sebaya tuan-tuan, maksudnya 63 tahun Nabi wafat, Abu Bakar pun 63 tahun juga. Hari Isnin Rasulullah SAW wafat, hari Isnin juga Abu Bakar ini wafat, malah dikuburkan bersebelahan dengan kubur makam Rasulullah SAW. Abu Bakar ini tuan-tuan, lepas dia dah masuk Islam, dia berdakwah antara 10 orang yang Nabi jamin masuk syurga tuan-tuan. 8 orang di antaranya Islam di tangan Abu Bakar. Siapa dia? Dia adalah Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abi Arqam. Ini adalah nama-nama yang diislamkan oleh siapa? Oleh Abu Bakar, dengan tangan Abu Bakar itu sendiri tuan-tuan. Inilah dakwah Rasulullah SAW pada peringkat awal. Nabi bermula dengan keluarga dahulu, daripada dalam rumah Nabi, isteri Nabi, hamba kepada Rasulullah SAW, dan juga Ali bin Abi Talib, dan juga rakan-rakan yang hampir.
yang berpotensi. Macam kita lah tuan-tuan, kita kan contohlah nak meniaga barang, kita akan nak meniaga dekat siapa dulu tuan-tuan? Mesti dengan kawan baik dulu. Sebab apa? Kawan baik senang kita nak cakap dengan dia. Sebab apa? Kawan baik kata, ni aku ada barang nak meniaga lah, nak tak kau beli? Kan? Mesti kita nak promote dengan kawan-kawan baik kita dulu. Begitulah juga Rasulullah SAW. Nabi tengok Abu Bakar ini berpotensi untuk memeluk Islam, maka ditawarkan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun tanpa berfikir. Ada orang Nabi tawarkan Islam, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku fikir dulu 2-3 hari, kemudian kembali kepada Nabi. Abu Bakar Nabi tawarkan Islam, terus Abu Bakar mengucapkan 2 kalimah syahadat. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah SAW berdakwah di kalangan orang yang Nabi kenal dulu. Selama mana tuan-tuan? Selama 3 tahun. Tempoh 3 tahun inilah Nabi buat senyap-senyap. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau Nabi isytiharkan terus, orang susah nak terima. Orang susah nak terima. Maka ianya mestilah daripada bina dulu kekuatan. Bina dulu kekuatan, bina dulu orang-orang yang berada di keliling untuk bersama dengan Islam. Maksudnya tahu dah ada kekuatan, dah ada akar dia, barulah ketika itu Rasulullah SAW mengisytiharkan Islam ini secara terbuka. Secara terbuka. Nanti kita akan lihat tuan-tuan di mana dalam tempoh senyap-senyap ini tuan-tuan, Nabi berdakwah ataupun menyampaikan Islam ketika itu adalah daripada sudut tauhid, mengesakan Allah. Belum lagi ada zakat, belum lagi ada puasa. Dia lebih kepada tauhid. Hendaklah kita menyembah Allah. Allah tak suka dengan perkara-perkara tersebut. Kita jangan kita berlaku zalim. Buatlah perkara yang baik, jangan menzalimi orang. Adalah perkara-perkara tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan di kalangan orang yang luar, bukan daripada Arab. Bukan daripada Arab, yang masuk Islam adalah Bilal bin Rabah. Siapa tak kenal Bilal bin Rabah? Kalau sebut nama Bilal bin Rabah, dibentangkan di tengah panas, letak batu dan sebagainya. Nanti kita akan tengok itu bab penyiksaan. Bilal bin Rabah masuk Islam. Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir pun nanti kita akan lihat, yang mana ayahnya Yasir, ayahnya adalah Yasir, dan ibunya adalah Sumayyah. Ibunya adalah Sumayyah. 2 orang mati syahid. Ammar ketika itu terlepas tuan-tuan. Terlepas daripada penyiksaan. Sebab apa? Sebab dia menyebutkan satu perkataan kufur. Tapi Rasulullah SAW tak melompat tuan-tuan. Nabi kalau dengar ke orang kufur setelah masuk Islam, Nabi tak melompat macam kita hari ini. Nabi akan panggil dia, tanya elok-elok, wahai Ammar, apa yang berlaku? Lalu jawab Ammar, aku begitu tertekan apabila melihat ibuku disula, ayahku ditombak. Tuan-tuan, depan mata tuan-tuan, depan mata. Kanak waktu itu remaja, hati mula bergoyah, takut dengan keadaan tersebut. Maka ketika itu bila Abu Jahal sebut, wahai Ammar, kamu sebut Ammar, nampak ada burung lalu, sebut burung itu Tuhan kamu. Ada riwayat kata begitu, sebut perkataan kufur. Maka ketika itu Ammar sebut, dan lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Ammar, wahai Ammar, benar ke hati kamu pun begitu? Ya Rasulullah, hati aku tetap kekal bersama dengan Allah dan juga pesuruhnya. Kita sambung dahulu tuan-tuan bagi laluan azan. أشهد أن
Sambung sikit tuan-tuan. Kemudian dakwah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan satu rumah di kalangan para sahabat, iaitu rumah Arqam bin Abi Arqam. Rumah Arqam bin Abi Arqam ini tuan-tuan, rumah dia berada betul-betul di tengah-tengah kota Mekah. Di tengah-tengah kota Mekah. Cuma nak pergi rumah Arqam bin Arqam ni, ketika itu gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan yang berbeza. Maksudnya, kalau kita nak pergi Maidin Kota Sirih Mas, keluar saja Sempang, bukannya keluar Sempang, keluar itu dah memang nampak dah Maidin Kota Sirih Mas. Tapi nak pergi Maidin Kota Sirih Mas dengan secara sembunyi tanpa orang tahu, lalu dulu dekat taman ni, pusing dulu, kemudian lalu bahagian tasik, lalu perkuburan, lepas tu lalu dekat apa ni, belakang padang bola yang baru tu, kemudian baru masuk ke Maidin Kota Sirih Mas. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi rumah Arqam bin Abi Arqam ini, dia akan masuk pintu tersebut. Kemudian bila sahabat ni ketuk balik batu dekat sini, masuk pula pintu sini, masuk rumah sekian, keluar dekat pintu belakang, jalan belakang pula. Dia jalan yang begitu tuan-tuan. Supaya apa? Supaya orang Quraisy, menteri-menteri Quraisy tak tahu pergerakan dakwah Islam ini secara sembunyi-sembunyi. Nanti kita akan tengok di mana para sahabat luar nanti dia nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Ketika itu Ali bin Abi Talib bawa dia tuan-tuan. Ali bin Abi Talib kata apa? Kalau aku tunjuk kanan, kamu pergi ke kiri. Dan kamu tunggu aku di dalam beberapa langkah ke hadapan, tunggu di situ dan aku akan bertemu kamu di situ. Nanti kita akan tengok tu tuan-tuan. Ini saya bagi trailer dulu, bagi geram dulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Arqam bin Abi Arqam. Di situlah Nabi buat usrah, dekat situlah Nabi mengajarkan Islam, di situlah Nabi mengajarkan ajaran ini supaya meninggalkan berhala, sembah Allah sahaja, tinggalkan sembahan-sembahan nenek moyang kita yang tidak ada asasnya. Kemudian kena bersama-sama membantu orang-orang yang susah. Allah tidak memandang seseorang itu daripada pangkat dia. Allah memandang semuanya sama rata. Apa yang Allah lihat adalah takwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi ajarkan pada peringkat awal, di mana rumah Arqam bin Abi Arqam ini tuan-tuan kekal rahsia sehinggalah selama 13 tahun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Walaupun pada ketika itu berlaku penyiksaan dan sebagainya, tapi tak ada seorang pun tahu di rumah Arqam bin Abi Arqam inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat usrah, buat kelas, buat kuliah dan sebagainya tuan-tuan. Tak ada siapa pun tahu. Kekal rahsia selama 13 tahun. Tuan-tuan, ini nama sahabat ini Arqam bin Abi Arqam ini kita akan dengar masa ini saja tuan-tuan. Masa awal ni saja. Lepas tu kita sampai akhir sirah, kita dah tak dengar dah nama sahabat ini Arqam bin Abi Arqam. Tapi dia merupakan sahabat yang tunjang dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana rumah dia lah yang digunakan. Nanti kita akan tengok macam mana nanti Saidina Umar bila dia marah nak jumpa, nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari Nabi tak jumpa, akhirnya dibawa ke rumah siapa? Rumah Arqam bin Abi Arqam. Di situlah
Di situlah Nabi duduk bersama dengan sahabat yang lain. Bila dengar saja Umar datang nak masuk, ketuk pintu, panggil Muhammad, dengar saja nama Umar, semua sahabat takut. Semua sahabat takut, tak berani nak buka pintu. Pintu itu adalah rumah Arqam bin Abi Arqam. Lalu tuan-tuan, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun tuan-tuan. Selama 3 tahun ini adalah strategi supaya ketika itu orang tidak terus menolak Islam. Nabi buat dulu, kumpul dulu beberapa orang Islam untuk bersama dengan Rasulullah SAW, sampailah turun ayat nanti, fa'anzir ashirataka aqrabain, dan berilah peringatan kepada saudara-saudara kamu yang terdekat, wahai Muhammad. Masa itulah nanti kita akan lihat mana ayat itu seiring turun dengan Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terus terang apa yang telah diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah daripada orang musyrikin. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita akan lihat bagaimana lepas ni tuan-tuan akan tengok dakwah Nabi tanpa henti. Setiap saat dan setiap hari orang-orang musyrikin Mekah fikir apa yang nak buat, apa yang nak rosakkan Nabi, apa yang kita nak sekat Nabi. Mula-mula mereka kata tak apa. Sebab apa? Sebab yang ikut ni pun orang-orang miskin, orang-orang yang susah di kalangan hamba. Tak apa, biarkan. Tapi mereka melihat bahawa sesungguhnya yang masuk Islam juga di kalangan orang yang seperti Abu Bakar. Maka bila mereka nampak dalam saat yang begitu, mereka buat macam-macam tuan-tuan. Mereka tawarkan kepada Nabi. Tuan-tuan boleh tulis kat situ. Mulai pada pertemuan yang seterusnya, bagaimana rentetan kesusahan Rasulullah SAW menyampaikan dakwah tuan-tuan. Nabi tak berhenti tuan-tuan. Sebab dakwah Nabi hari ini kita dapat solat di dalam surau ini. Kita dapat beribadah dalam keadaan tak ada siapa pun kacau kita, tak ada siapa pun pergi tendang kita, pergi sepak kita tuan-tuan. Islam sampai dekat sini, sampai dekat ke seluruh merata alam ini tuan-tuan, asbab daripada Nabi SAW berdakwah kepada kaum dia tuan-tuan. Susah dakwah Nabi tuan-tuan. Awal-awal Nabi seorang-seorang. Nabi dikurniakan dengan para sahabat yang kesemuanya tahap iman mereka kali pertama masuk Islam seolah-olah mereka itu telah lama memeluk Islam. Hari pertama masuk Islam, hari pertama kami sedekahkan keseluruhannya harta kami untuk Islam dan juga kepada pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang itu dulu tuan-tuan. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita akan sambung, kita akan lihat dakwah secara terbuka, dakwah secara senyap-senyap. 3 tahun saja tuan-tuan Nabi dakwah kepada orang-orang yang hampir dengan Nabi, yang Nabi rasa potensi untuk menerima Islam. Selama 3 tahun, habis 3 tahun Allah turunkan ayat, wahai Muhammad, dakwah secara terang-terang. Nabi dakwah tak secara terang-terang tuan, Nabi terus buat. Kita akan tengok pada pertemuan yang seterusnya. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Sebab daripada kita mendengar sirah Nabi Muhammad SAW, Allah himpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dalam keadaan Engkau ihsan dengan kami. Ya Allah, permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu. Saya